Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, yang hendak pengurusi, jawatankuasa pengurusan masjid, seterusnya hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat hadir ke masjid tu, menunaikan solat secara berjemaah, solat maghrib dan seterusnya solat isyak secara berjemaah insya-Allah. Jadi itu adalah nikmat yang sangat besarlah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membersihkan hati kita, dapat melakukan perkara yang akan memberi ketenangan, memberi rasa bahagia, memberi rasa gembira kepada kita dalam kehidupan kita tu, kehidupan dunia kita tu. Jadi dalam kehidupan kita tu, kita semua orang yang mau gembira lah. Semua kita mau gembira, semua kita mau rasa bahagia, semua kita mau rasa tenang. Dan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan, jadi semua tu yang kita cari dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia kita tu lah yang kita cari lah. Semua, bukan setakat kita aja, seluruh manusia mencari ketenangan, seluruh manusia mencari rasa bahagia, seluruh manusia nak cari rasa, nak suka gembira, mau seronok. Jadi seluruh dunia, seluruh manusia macam ni lah. Jadi kita diajar dan kita diberi tunjuk kepada kita untuk kita dapat kebahagiaan, rasa seronok, rasa gembira, rasa tenang, rasa bahagia adalah dengan kita mengamalkan agama. Jadi apabila kita amal agama, kita mula rasa, kita rasa seronok, kita rasa bahagia, kita rasa tenang. Apabila kita pergi ke masjid, kita berada dalam masjid, kita rasa tenang dah. Ada orang yang cari ketenangannya di luar masjid, masih mencari-cari lah maknanya, cari-cari di luar masjid, pergi situ, pergi si salah pergi taman, kita pun pergi taman juga nak, pergi tepi laut, pergi kita pun nak ambil macam ni aja. Si dah salah benda yang boleh bagus ni. Dan apabila kita pergi ke tepi laut, ke tepi pantai, kita pergi ke mana-mana, taman bunga ke apa, lain rasa seronok juga, rasa tenang juga dengan alam dah. Memang kerana alam tu, kita melihat alam tu, kita melihatnya Allah Ta'ala akan beri ketenangan kepada kita, kerana semua makhluk ciptaan Allah tu adalah yang berkhidmat untuk kita manusia. Tapi si dapat lawan
ketenangan apabila kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketenangan dengan kita mendekatkan diri dengan Allah, yang mengisi kekosongan hati, yang mengisi kekosongan hati kita, dan yang akan menguatkan hati kita, yang akan menguatkan hati kita, yang akan memenuhkan hati kita dengan kebaikan-kebaikan, akan mewujudkan dalam hati kita sonok kepada yang baik-baik. Mula apabila dalam hati kita penuh dengan sonok dengan yang baik-baik, kita maka kita akan merasa kurang sonok dengan perkara yang kurang baik. So hati kita dah penuh dengan yang baik-baik. Jadi kita pergi ke masjid, kita berkawan, jumpa kawan-kawan, oh sonok kita, nangga muka kawan kita, kita dah rasa gembira dah. Lain rasa gembira. Di luar pun jumpa kawan juga, di kedai kopi, di naya jumpa je kawan dah, tapi mungkin kelakar kita, siklah kita jaga kelakar kita dah, tapi dalam masjid kita jaga kelakar kita. Jadi berjumpa kita dengan kawan kita dalam masjid ada beza juga, sama juga dengan jumpa kawan di luar masjid. Adabnya kita jaga, disialah akan mengisi kebaikan pada diri kita. Dan di dalam masjid tu je orang-orang yang nak kebaikan semuanya. Orang yang ada nak berusaha nak mendekatkan diri dengan Allah dalam masjid tu. Jadi kita di luar ada juga, bukan ada di luar orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah dengan perniagaannya, dengan pekerjaannya, yang bekerja macam ni dapat memberi manfaat kepada orang lain. Yang bekerja duanya di luarnya. Kita berjumpa untuk kita pun akan timbul juga rasa nak macam ni cara nak nolong orang. Kerana di luar tu kawan kita yang berfikir macam ni nak nolong orang, kita pun timbul juga rasa juga nak nolong orang. Dalam masjid yang bukan setakat dia juga, bahkan dalam masjid ada juga orang yang memang nak kebaikan, memangnya nak cari kebaikan. Sebenarnya orang yang suka datang ke masjid, yang nak cari kebaikan, yang nak ngisi, yang nak jadi lebih baik hari itu daripada hari mari. Sebenarnya orang yang datang ke masjid, datang ke surau. Dan di masjid juga kita dapat bukan setakat jumpa kawan tadi. Jadi kawan yang kita jumpa adalah kawan yang memang nak kebaikan untuk dirinya, kebaikan yang mau untuk diri. Jadi kita sikit sebanyak kita pun akan dapat belajar juga. Terkesan juga kita macam kawan kita di luar tadi, dah suka nolongnya, kelakar nak nolong orang je. Baguslah kita pun daripada saya rasa semua nolong orang, rasa mau juga nolong orang sikit-sikit lah. Terkesan dengan kawan kita tadi. Tapi dalam masjid tu orang semuanya, bukan setakat seorang dua orang. Mun di luar mungkin ada 2-3 orang lah kawan kita yang macam ni, lainnya suka berguru-guru, berpelintir-pelintir dengan kita nak. Okey juga lah. Cuma mun kawan yang bagus ni, murid kita contoh yang baik, murid kita rasa nolong orang, murid rasa gitu dia nak belajar ngaji ke apa sembahyang, kita dapat manfaat juga, manfaat juga. Tapi mun dalam masjid semua orang macam ya. Semua kawan orang kanan, kiri, depan, belakang kita semua mau kebaikan. Berbanding mun di luar masjid lah. Bukan mana lepas tu jangan pergi luar masjid, dalam masjid aja. Bukan mana macam ya. Tapi nak disial kita nangga, banyak kebaikan di dalam masjid tu. Di luar masjid ada juga, bukan si ada kebaikan, ada kebaikan. Banyak juga kita nangga kebaikan dalam masjid. Tapi dalam masjid tu boleh kata semuanya kebaikan, banyak benda. Nabi SAW dalam sebuah hadis ada menyebut, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seorang lelaki
ya'tadul masajid, berulang-alik ke masjid. Berulang-alik pergi ke masjid. Surau pun masuk sekali lah. Fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah oleh kamu. Makna kita orang jadi saksilah, maksudnya saksi bahawa orang tu adalah orang yang beriman. Orang tu adalah orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW dalam hadisnya membacakan ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayat. Kemudian Nabi SAW pun membaca ayat Al-Quran yang maksudnya hanya sahaja yang memakmurkan, yang mengimarahkan, yang menghidupkanlah dengan menghidupkan masjid itu dengan cara yang sepatutnya, dengan ibadahnya, dengan menghubungkan silaturahimnya, dengan dari segi keceriaannya dan sebagainya, seronok kita berada dalam masjid, keindahan dan sebagainya. Man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang akan datang, ni ada rasa seronok nak datang ke masjid, datang ke surau, datang ke masjid dalam keadaan apa susah sekalipun, nya seronok untuk datang ke masjid. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus kita menghidupkan, menjadi termasuk dalam kalangan orang yang mengimarahkan masjid itu, insya-Allah. Jadi ayahanda, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita juga, kehidupan kita dunia itulah satunya kehidupan yang sementara, ada tempoh masanya. Jadi masing-masing kita tahulah berapa usia kita kena tu, apa yang kita telah lakukan, apa yang kita telah buat, apa yang kita telah usahakanlah, maksudnya disya sepanjang usia kita kena tu. Mun kita umur kita 30 tahun, apa yang kita telah usahakan sepanjang 30 tahun usia kita. Apabila usia kita 20 tahun, kita pun tahulah, ingat juga lah sebab sedikit apa yang kita telah buat, apa yang kita telah lakukan sepanjang 20 tahun tu. Apa kita pun matlamat kita. Macamnya juga apabila usia kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita tahulah bila kita duduk, kita berfikir apa yang telah kita buat sepanjang kehidupan kita, apa yang kita telah usahakan dalam kehidupan kita tu. Jadi apabila kita mula berfikir tentang apa yang kita telah buat, kita cuba ingat balik, adakah kita telah melakukan, ataupun adakah kita dah buat sesuatu yang ada memberi manfaatnya kepada kita. Kerana kita sedar, semua orang yakinlah perkara bahawa
kita akan lama dalam kehidupan tu, dalam kehidupan dunia tu. Kita akan satu masa kelak kita akan berpindah ke alam yang lain, ke alam barzakh lah, alam barzakh, alam kubur, dan seterusnya ke alam akhirat lah. Bermula dengan alam barzakh lah. Dan ada juga di pada mesti mun 60 tahun ya barulah perlu bersedia untuk kehidupan yang akan datang, berpindah ke kehidupan yang akan datang. Mun lagi 10 tahun ataupun mun lagi 15 tahun, 20 tahun, si perlu bersedia pun si ada hal di lama. Si ada juga orang si ada juga orang yang berani madah macam ya. Munnya madah pun si confident juga. Dah, lagi lama saya tu si ada juga yang berani madah macam ya dah. Nya rasa lama lah. Belum 20 tahun, lama lagi. Nya rasa macam tapi nya si berani nya nak confident, nak confirm lama lagi. Si ada orang yang berani lah. Jadi maknanya kita perlu bersedia. Kita perlu bersedia. Kita perlu berfikir dan kita perlu bersedialah maknanya, supaya kehidupan kita tu modal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dengan kita, masa, tenaga, fikiran, apa aja, wang ringgit, kepandaian, hati kita, kecenderungan hati kita dan sebagainya, maka kita gunakan untuk perkara yang boleh beri manfaat kepada kita, dan kita jaganya daripada perkara yang boleh memudaratkan kita lah. Jadi sebabnya orang yang bijak tu adalah orang yang sentiasa ingat bahawa kehidupannya tu bukanlah kehidupan yang ada penghujungnya. Ia akan ada penghujungnya. Dan oleh kerana ia tahu kehidupannya ada penghujungnya, ia akan berpindah ke satu alam yang lain, yang alamnya dapat berusaha lagi dah. Waktu ia nuai hasil aja. Maka ia akan berusaha untuk mengumpul bekalan nanti. Ia akan cek betul tak nak bekalan di bekalan saya tu ada manfaatkah ni si. Ia akan pastikan apa yang dibekal olehnya tadi, apa yang dibuat olehnya sudah tentu bekalannya adalah iman yang sahih, amal yang soleh. Nah, mesti iman yang betul, mesti amal yang soleh. Maka ia akan jadi bekalan untuknya, yang akan akan menyebabkannya dengan sebab ianya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam syurga, dan dengan amalannya juga lah, makanya akan ditinggikan kedudukannya sesuai dengan banyak ni amalan yang dilakukan olehnya ketika di dunia dulu. Maka tinggi juga lah pahala, tinggi juga lah syurganya kan lah. Banyak ni amalan diperoleh olehnya, maka banyak tinggi ialah syurganya, tingkatan syurganya kan lah, yang akan berada di tingkat yang tinggi sesuai dengan banyak ni amalannya. Jadi mana penting kita jaga iman kita, supaya iman kita jadi iman yang sahih, iman yang betul, dan amalan kita pun kita kena jaga aja supaya amalan kita tu mengikut amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tahu sebenarnya lah, kita pernah berjumpa dengan Nabi nak. Ada orang yang madah, saya dah jumpa dengan Nabi. Nabi ngajar saya contoh-contoh semayang gitu apa. Ada orang madah macam ni ada, kerana ada kecuali dalam mimpi lah. Kecuali dalam mimpi. Ya, orang berjumpa dengan Nabi memang boleh. Jadi dari sini kita dapat tahu ibadah kita tu ibadah yang betul. Akidah kita,
akidah yang sahih juga. Di sini kita dapat tahu ya istimewanya Islam tu. Istimewanya Islam tu ialah kita ada apa yang dinamakan sebagai silsilah, ataupun ada orang nyebut salah silah lah. Ada kesinambungan. Ya istimewanya Islam tu. Kesinambungan macam ni, kesinambungan yang dimaksudkan ialah kesinambungan ilmu dan kefahaman. Kesinambungan ilmu dan kefahaman. Nyasik terputus, baik dari segi akidahnya, baik dari segi ibadahnya, nyasik terputus. Maksud terputus di situ ialah antaranya dengan orangnya siada. Nak madahnya berjumpa dengan orang yang dangnya siap berjumpa, kerana nya belum hidup lagi zamannya, belum lahir. Memanglah siap berjumpa. Tapi macam ni nya boleh madah untuk nak diajarnya orangnya. Apa yang saya buat tu diajar oleh orangnya. Nanda, munnya berjumpa dengan orangnya, bolehlah yang madah tu diajar oleh orang yang dengan saya tu. Kita ada berjumpa dengannya? Ada. Okeylah. Ada berjumpa nak. Tapi munnya si berjumpa macam ni yang boleh madah tu diajar oleh orang yang dengan saya. Kita ada berjumpa dengannya, si ada. Macam ni kita tahu dia diajar olehnya. Nana. Jadi terputus di sia. Ialah istimewanya Islam tu nyasik terputus. Ajaran Islam yang sampai kepada kita pada hari itu nyasik terputus. Yang ada daripada guru, belajar daripada guru, lagi, daripada guru sampailah kepada Nabi SAW. Ya istimewanya Islam. Sama macam subjek-subjek lain lah. Orang nak belajar geografi, orang yang belajar ekonomi, yang buka buku ekonomi, tapi pernah si yang berjumpa dengan orang yang ngarang buku ya. Si pernah jumpa kadang-kadang nak, si pernah jumpa nak orang belajar apa nama saya pun si tahu je dalam buku ekonomi yang biasa dipakai orang. Bidang kejuruteraan ada buku yang utama dipakainya. Bidang kedoktoran ada buku utama dipakainya. Ambillah contoh yang selalu didengar kita Ibnu Sina lah tip. Contoh bidang kedoktoran. Sampai orang barat pun pakai juga untuk bidang kedoktoran. Pakai buku ya. Macam ni dia ngambil ilmu ya tip. Dia ada berjumpa si dengan Ibnu Sina. Saya dah berjumpa pun. Macam ni nya naya. Nya baca buku. Saya baca buku. Buku apa? Buku Ibnu Sina, ditulis oleh Ibnu Sina. Nya macam. Jadi nya pun macam dia nya dapat ilmu dia, nya dapat kefahaman. Nana macam ya. Tapi betulkah nisi apa yang dipahamnya ia yang dimaksudkan oleh Ibnu Sina? Anak. Macam kita lah, macam kita apabila kita baca sikit ataupun macam orang ambil gambar lah, contoh beri sikit gambar ya, orang akan menginterpretasi gambar ya dengan pelbagai makna. Orang nak madah gambar tu, maksudnya gitu. Orang lain nak madah, si macam tu maksud gambar tu. Nah. Macam ni aja dengan kata-kata. Kata-kata pun macam ni aja. Dalam buku, kita baca buku, kita baca satu tulisan. Apabila kita baca satu buku, satu tulisan, kita akan faham, tu maksud itu. Tapi apabila diberi dengan orang lain macam, bukannya maksudnya macam tu maksudnya. Si sama. Nana. Apabila kita beri orang lain lagi maksudnya, dia faham lain lagi. Ada sama, ada yang berbeza.
Jadi apa sebenarnya yang dimaksud oleh orang penulis buku ya, Tek? Apa sebenarnya yang dimaksud? Adakah yang nak saya tu yang dimaksud olehnya, ataupun nak kawan saya tu, ataupun nak seorang tu lagi? Jadi hatta ibu kata macam buku, kita dengar ceramah macam tu lah, kita dengar ceramah macam tu. Habis ceramah, sama-sama kita dengar ceramah tu, seorang kelak madah nak dimaksud oleh penceramah kita tadi adalah gitu. Seorang kelak madah, bukan, ya maksudnya yang saya faham lain nak dipadahnya tu. Bukan macam tu maksud penceramah kita tadi. Nak seorang lagi, oh betul, tapi saya pun faham lain juga. Bukan macam tu. Jadi nak ni betul nak padah kita. Dan tak? Dalam surat khabar pun kita selalu dipadah orang. Surat khabar, lepas ya kelak ada seorang madah, oh itu salah kod kata-kata saya, salah ambil kata-kata saya. Dan tak? Si pihak wartawan salah, dah masuk dalam surat khabar madah gitu. Orang tu si fulan madah macam tu. Apabila si fulan yang pun maca, bukan saya madah, bukan macam tu maksud saya. Nya pun madah lagi, oh pihak wartawan dalam surat khabar sekian telah salah memahami kata-kata saya. Dan tak? Lalu dah pihak wartawan ngecek lagi, benarkah macam tu? Oh, jadi dia pun madah minta maaf. Ya dah, betul kami salah faham. Oh, lain faham kami. Nak kami fikir tu paduan lain daripada kita minta maaf. Dan dia pun mohon maaf. Pernah berlaku sih benda ya? Pernah berlaku nak? Ada berlaku. Ibu kata daripada baca buku orang boleh berbeza faham. Orang yang nerang pun, kita nerang macam tu pun boleh orang yang dengar pun berbeza-beza faham. Betul macamnya. Maka sebab ialah perlu kepada perguruan. Ialah istimewanya Islam. Kita semua daripada ajaran Islam tu, daripada Nabi SAW, kita ambil daripada Nabi. Kerana Nabi yang nerima wahyu. Nabi SAW lah yang nerima wahyu daripada Allah Ta'ala, dan Nabi ajarlah umatnya apa yang dimau oleh Allah Ta'ala. Apa itu Islam? Iaitu Islam. Jadi kita madahkan itu, kita beramal, kita tu Islam. Saya Islam, ya, dari segi akidah kita Islam, saya Islam. Dari segi amalan saya ikut Islam juga. Adakah kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni kita berjumpa pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita madah berjumpa, mesti percaya dengan kita. Memang benar pun. Jadi siapa yang nerima, yang faham, yang belajar daripada Nabi, yang berjumpa dengan Nabi SAW, yang belajar dengan Nabi SAW, yang faham apa dimaksud Nabi. Sebab Nabi nerang bukan sekali. Nabi hidup dengan sahabat, Nabi nerang, Nabi bergaul, menunjukkan sekali dengan perbuatannya dalam beberapa keadaan. Jadi yang tahu, yang faham apa dipadah oleh Nabi SAW adalah para sahabat. Berapa lama berguru dengan Nabi nak? Lama dia bergaul dengan Nabi SAW, lama. Ada sahabat yang bertahun-tahun, ada yang sikit lama. Sikit lama tu sempat berguru dengan pakcik-pakciknya lagi, daripada kalangan sahabatnya lagi muda. Min siraris sahabah, belajar dengan belajar daripada kibaris sahabah. Jadi maka yang muda-muda, maka sahabatlah hidup bersama Nabi SAW, yang belajar. Nabi ngajar secara apa, Nabi ngajar dari segi tutur kata, dari segi tingkah perbuatan sekali diajar Nabi. Maka belajarlah sahabat dengan cara ya, bukan setakat daripada apa Nabi madah, tetapi dari segi perbuatan Nabi yang belajar, yang memahami sikit-sikit. Dia selalu salah faham awal-awalnya nak. Ada yang salah faham, lepas ya buknya faham lagi, macam tu. Apabila dia terang lagi oleh Nabi SAW, apabila sahabat lain yang terang lagi, dia tahu, tu maksud Nabi dulu. Jadi kita berjumpa dengan sahabat, saya ada berjumpa dengan sahabat juga. Maka sahabat yang berjumpa dengan Nabi SAW tu pun mengajar orang yang selepas yang sempat berjumpa dengan Nabi, yang disebut sebagai tabi'in.
Jadi tabi'in pun belajar macam ni. Nabi dulu sebenarnya semayang tu, kami dulu anggar Nabi semayang macam tu. Nabi madah kami orang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat menanggar, berwuduk dan sebagainya. Macam ni akidah, macam ni ibadah ditanggar. Maka sahabat tahu macam ni yang betul, yang sahih, yang gini, yang amalan yang baik macam ni. Kemudian daripada juga sahabat cerita tabi'in apabila sahabat meninggal, berapa lama para sahabat, para tabi'in berguru dengan sahabat, pergi jumpa sahabat tu, pergi jumpa sahabat Nun, bertanya. Apabila dah sahabat dah meninggal, orang yang datang selepas dasarnya yang budak-budak baru ni, sempatlah berjumpa dengan sahabat, ataupun yang hidup pada zaman adanya sahabat tapi sempat bertemu dengan sahabat, yang akan berjumpa dengan tabi'in, bertanya dengan tabi'in macam ni. Nabi tabi'in pun mengajar dasarnya gitu dia dan sebagainya. Sama ada dari segi akidahnya, sama ada dari segi fiqahnya, maka tabi'inlah mengajar. Sebabnya kita naga kena itu kita kena itu madah kita mazhab Syafi'i, kita mazhab Maliki, kita mazhab Hanafi. Ada orang madah banyak mazhab Hanafi nah. Kena mazhab Hambali. Kenanya si ikut terus mazhab Nabi. Nana. Kena mau ikut kena kita madah mun fiqh kita mazhab Syafi'i. Kami itu mazhab Syafi'i. Bukan daripada Nabi kah? Nah. Terfikir juga kita. Kena kita apabila fiqh aja kena sebut daripada Nabi terus. Kena daripada kami mazhab Hanafi. Ada orang Pakistan, ada orang India, orang belah Eropah. Hanafi ni macam. Ada Turki. Mun kelak orang belah utara Afrika, Maghribi, Tunisia, Algeria ada kami orang mazhab Maliki. Kena si madah fiqh kita ikut Nabi terus. Ikut Nabi terus. Si ni madah Maliki. Kita pun terfikir juga kita. Macam kita di situ pada mazhab Syafi'i. Kena. Padahal Imam Abu Hanifah yang pengasas mazhab Hambali, mazhab Hanafi, nya sempat berjumpa dengan sahabat. Ada yang madah 20 orang sahabat, dan yang ambil daripada, yang meriwayatkan hadis daripada 6 orang sahabat. Imam Abu Hanifah, makanya tabi'in lah. Abu Hanifah pengasas mazhab Hanafi. Dan yang ada 2 orang murid yang yang boleh dikatakan murid nombor 1, murid nombor 2. Dah isyak kah? Ramadan. Murid nombor 1, murid nombor 2 yang digelar sebagai sahiban, iaitu Qadiyul Qudah Abu Yusuf. Anak muridnya nombor 1, hanya ramai anak murid, tapi itu dalam mazhab Hanafi ada tu yang nombor 1. Lepasnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, itu nombor 2, anak murid Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, nya mengasas mazhab Maliki, dan fiqh lah mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, ketika wafatnya ketika meninggal dunia ataupun wafatnya Imam Abu Hanifah 150 Hijrah, maka waktu ialah tahun yang sama lahir Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nya berguru dengan Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, yang berguru. Yang berguru juga dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani di Iraq. Berguru juga. Ada anak muridnya juga, gurunya juga. Azan dulu kah? Azan dulu. Boleh sambung lepas tu, sambung sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin nyambung sikit. Jadi Imam Syafi'i nya belajar, nya pengasas mazhab kita Syafi'i, nya belajar dengan Imam Malik bin Anas sampai Imam Malik bin Anas meninggal dunia.
Kemudian belajar juga dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan anak murid nombor 2 lah Imam Abu Hanifah. Jadi ilmu Imam Abu Hanifah yang ada diambil oleh Imam Syafi'i juga. Imam Abu Hanifah yang ambil pada sahabat, dia sempat berjumpa dengan sahabat dan meriwayatkan hadis daripada lebih kurang 6 orang sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas tu nya tabi'in juga, sempat berjumpa dengan sempatnya tabi'in, sempat berjumpa dengan tabi'in. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berguru juga dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita madah apabila dalam fiqh kita madah, oh saya mazhab Syafi'i, saya mazhab Hanafi, saya mazhab Maliki, saya mazhab Hanbali. Jadi timbul juga pertanyaan, kena si kita madah kita mazhab Nabi ataupun mazhab Abu Bakar ke, mazhab Uthman ke, mazhab Sayyidina Ali ke, mazhab Abdullah bin Mas'ud ke, kena kita madah mazhab Syafi'i tak, Maliki tak. Jadi kadang-kadang kita keliru, kita nak ikut Imam Syafi'i kah, kita nak ikut Nabi, kita nak ikut Imam Abu Hanifah kah, kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru kita. Nyasik macamnya anda ponda tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ikut Nabi. Mazhab Hanafi ikut Nabi, mazhab Maliki ikut Nabi, mazhab Syafi'i ikut Nabi, mazhab Hanbali pun ikut Nabi. Kenapa? Kerana semuanya ngambil berguru daripada guru yang berjumpa, yang guru yang berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya istimewa kita. Nyasik ngambil kefahamannya sik terputus. Kefahaman yang diambilnya adalah daripada gurunya yang berguru. Gurunya berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ambil kefahaman daripada siapa? Daripada gurunya. Yang belajar. Macam kita belajar guru kita. Jadi kita belajar pada guru kita, kita dapat kefahaman, oh 1 tambah 1 jadi 2. Automatik. Daripada guru kita, oh kita faham. Guru kita nya pandai terus, kasih pandai terus. Nya pun belajar daripada gurunya juga. Contohnya macam ni lah. Kefahaman yang diambil daripada gurunya. Jadi imam yang ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ambil daripada siapa? Contohnya yang kita dah kenal macam tu lah, nama-nama yang ngambil daripada Imam Syafi'i ilmunya, kefahaman daripada ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang ambil daripada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ngambil di sini, ngambil daripada Imam Malik bin Anas, ngambil daripada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kefahaman ayat Al-Quran dan Hadis yang ambil daripada guru yang tadi. Guru yang ngajar macam ni, kita nak memahami, berpandukan ayat Al-Quran Hadis tu seperti mana yang diajar oleh guru saya. Jadi gurunya pun ngajar. Dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ngambil daripada siapa? Ngambil daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ngambil daripada siapa? Daripada sahabat. Dia sempat berguru dengan sahabat. Sebab dia ada ahadiyat Abu Hanifah. Ahadiyat Abu Hanifah. Apa maksud ahadiyat Abu Hanifah? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang aja perantara, iaitu sahabat. Imam Bukhari ada thulathiyat. Imam Bukhari dan ada imam-imam lain pun ada thulathiyat. Tetapi Imam Abu Hanifah nya ada ahadiyat. Ahadiyat tu satu, seorang je antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang, ada seorang aja, iaitu sahabat. Mun Imam Bukhari nya selepas ianya anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang paling singkatnya ada 3 orang aja. Masih siapa lawan nak Imam Abu Hanifah tu? Seorang aja antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat. Iaitu perbahasan dari segi ilmu hadis. Jadi maksudnya dia berguru. Kefahaman yang ambil daripada siapa? Abu Hanifah tadi ambil daripada sahabat. 20 orang sahabat yang sempat berjumpa. 6 orangnya daripadanya yang meriwayatkan hadis daripada 6 orang dia sedapnya.
Imam Abu Hanifah. Ilmu kefahamannya daripada sahabat. Daripada sahabat-sahabat dapat ilmu daripada siapa? Kefahaman ayat Al-Quran dan hadis daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asyik terputus. Sebab itu sangat-sangat penting. Kita siap lari. Macam ni juga kita, macam ni kita dapat ilmu. Kita sempat berjumpa dengan imam-imam mazhab. Kita ngambil daripada guru kita. Guru kita berguru kerana kita akan dapat faham istilah-istilah ataupun ayat Al-Quran ataupun hadis semata-mata nangga terjemahan boleh. Baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan fiqh, baik berkaitan dengan apa saja. Kita simak, saya nak baca buku aja. Saya nak buka Al-Quran terus, saya nak buka hadis, saya faham Quran bahasa Arab, saya tangga terjemahan. Dapat. Bahaya. Kerana apabila kita berkelakar awal tadi kita dah madah, apabila bukan setakat maca boleh berbeza kefahaman, orang nerang, penceramah nerang pun kita boleh berbeza kefahaman. Orang tu faham lain, tu faham lain. Sehingga ada newspaper pun ada ada orang salah quote orang tu kata-kata saya, nak. Nya mencontoh menteri ke apa ke orang ke pengarah berkelakar sesuatu, dak wartawan catat publish dalam surat khabarnya esok harinya. Jadi pengarah nanggap, bukan tu maksud saya. Tak? Orang yang madah, bukan tu maksud saya. Jadi orang yang berkelakar pun, yang mendengar orang yang kelakar pun boleh salah faham. Apatah lagi setakat maca aja. Lagilah terdedah kepada salah faham. Sama macam ayat Al-Quran dan hadis. Kita saya boleh mesti faham bahasa Arab, boleh tangga terjemahan. Terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, banyak kena itu. Apa si percaya dengan terjemahan Quran, si terjemahan hadis si. Bukannya masalahnya, kefahamannya. Sebab ulama madah, apabila satu orang apabila bukan cerita hal pandai si pandai, tuan-tuan, ayahanda, bonda, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pandai belum tentu betul. Orang yang pandai belum tentu betul. Berapa ada orang nunggah jenayah Kuala Putih. Bukan sebarang jenayah Kuala Putih dah. Orang pandai-pandai. Bukan mungkin kita nanggah orang profesor pandai-pandai tak, profesor pandai. Di barat, profesor di barat contoh makna kita ada bukan tentang anak orang, bukan sisi. Dan nak buat perbandingan tu. Negara-negara barat contohnya profesor pakar hadis tapi bukan Islam. Munya pakar hadis kenanya si masuk Islam. Padahalnya saya beri satu contoh, buku sikit buku. Dulu mereka sebelum ada Google. Dulu mereka nak belajar, nak cari hadis, makin sikit buku yang namanya Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Hadis. Al-Mu'jam Al-Mufahras tu dia macam indeks kata kita lah. Nak cari hadis, dulu mari orang nak cari hadis sikit, hadis innamal a'malu binniyat sebagai contohnya. Terpaksa muka sikit buku, tangga daripada depan sampai belakang. Mun buku yang ada 10 jilid, tangga depan sampai belakang, berpinah-pinah mata tangga. Bukan macam buku kena itu tulisan kena itu kaca cetakan kena itu. Mun kita nangga manuskrip lah catatan yang dulu mari tulisan tangan ni ada main cetak pakai kena itu kaca bukunya tu. Ia pun penin juga pala kita macam mun dalam makilah. Dulu mari lagi lah susah. Nak kerana tulisannya macam bersambung-sambung. Kerana tulisan tangan adanya cakar ayamnya apa sebagainya. Lagi susah. Mun si benar-benar bersemangat nak baca, nak belajar, memang nanggal aja dah penimpalat, dah migraine dah, si bayar dia dengar orang madah aja lah. Tapi ulama dulu baca buku yang sampai berpuluh-puluh kali dia sanggup kerana nak ilmu. Jadi tapi bukannya sekadar baca aja, berguru, ambil kefahaman daripada guru aja.
Jadi orang tu mula hadis buku ya Al-Mu'jam Mufaras tu, contoh buku yang gini hebatnya buku ya. Mun kita contoh nak kita cari innamal a'malu binniyat, ambil sikit perkataan daripada hadis ya. Ambil perkataan innama ka ataupun perkataan al-a'mal jadi amal lah. Ini pun asalkan al-amalu dah. Al-amalu ataupun amalun. Ambil daripada huruf ain, cari dalam bab ain. Ataupun mungkin kita ambil innamal a'malu binniyat, ambil daripada perkataan niat, cari huruf nun. Caranya akan senang, buka kita huruf nun, ambillah kita pakai perkataan an-niyat. An-niyatun. Okey, cari bab nun. Ini akan menyenaraikan semua hadis, lafaz-lafaz hadis yang menggunakan huruf nun nanti. Panjang, saya ada buka muka surat sebelah. Saya ada buka sebelah lagi, buka lagi. Dan apabila jumpanya akan madah buku apa? Bukhari kah? Muslim kah? Jilid ke berapa? Muka surat berapa? Yang madah. Detail macamnya. Tapi yang mulahnya siapa? Yang mulahnya ialah orientalis Jerman. Orientalis Jerman. Siapa orientalis tu? Orientalis tu ialah orang bukan Islam yang mengkaji hal Islam. Oriental tu timur dah. Dia dikaitkan dengan Islam lah maknanya. Yang mengkaji tentang Islam. Maknanya berapa banyak masa, tenaga yang digunanya untuk kaji sampai dapat menghasilkan indeks ya, Jadi kita pun ragu-ragu je menandak dek polah ya tu. Tujuannya mulah ya supaya memudahkan orientalis yang sama macamnya juga mencari hadis untuk meragukan orang Islam. Cari hadis tu okey tu dapat pakai naya orang Islam tu dia ragu-ragu. Tujuannya. Jadi ya asalnya mulah tujuannya sanggup susah payah mulah macam mana pakarlah ya. Bukan sembarang orang Islam saya mulah ya. Orang bukan Islam mulah ya. Germany. Daripada Jerman. Kemudian diceklah, kita takut juga betul tak apalahnya. Dicek oleh satu orang ulama daripada Mesir. Cek madah, okey, yang madah hadis tu dan muka buku tu, muka surat jilid tu, muka surat tu. Cek betul. Cek hadis kudak betul. Ketiga semua berapa jilid lebih kurang bersatu lah. Mana banyak jilid lah buku ya. Cek yang semua betul semuanya. Apabila macam ya alulah kita mudah sikit kerja. Waktu yang belum ada Google lagi, jadi senanglah kerja. Ulama nak kaji hadis senang. Waktu belajar dulu nak cari hadis mudah sikit. Jadi macam ni. Tapi kena itu dah ada Google senang lagi. Situ sedia buku ya dah disimpan dia. Jadi walaupun pakar macam ya gunakan sepenuh masanya, bijaknya, tapi si Islam. Jadi bukan bukan dengan kepandaian, bukan dengan kepakaran, bukan. Dia kita ya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita berguru di sialah maknanya. Kita ambil kefahaman daripada guru. Guru akan menerangkan kita kefahaman yang betul. Dan mungkin kita naga ayahanda bunda tuan-tuan sekalian, sebelum saya menutup semua ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam nya bukan si ngambil Al-Quran dan hadis. Nya ngambil Al-Quran dan hadis jadi dalil. Dia ambilnya daripada Al-Quran dan hadis yang ambil dalil. Baik Syiah, baik apa aja ajaran menyeleweng. Dalilnya Al-Quran hadis. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Tapi yang kenanya menyeleweng dia pada Al-Quran dan hadis. Kerana kefahaman. Yang ambil kefahaman daripada siapa? Dalam bab akidahnya ambil kefahaman daripada siapa? Dalam bab fiqahnya kefahaman daripada siapa? Jadi apabila macamnya kita faham bahawa daripada perguruan lah ulama zaman tabi'in dah mula membukukan hadis, dan dah membukukan hadis, membukukan kitab-kitab fiqh, dah dibuku ditulisannya apa dia belajar ni, kefahamannya dia tulis dalam buku-buku. Jadi kita kena tu mudah belajar buku aja. Adakah memadai belajar buku? Buku yang dibelajar daripada penulisnya. Buku yang dibelajar daripada penulisnya menerangkan apa maksudnya. Daripada sia maka anak muridnya pun memakai buku yang ngajar orang lain lagi.
buku yang dia dipakai oleh anak murid yang generasi yang kedua untuk mengajar orang lain lagi, dan generasi yang ketiga pun pakai buku yang mengajar lagi. Kenapa? Dia dah dapat kefahaman untuk setiap istilah, untuk ibarat-ibarat daripada gurunya. Nya bukan daripada dirinya pun semata-mata, daripada perguruan, daripada gurunya. Maka macam ialah sampai kepada kita. Sebab memang kita perlu berguru. Bab akidah kita kena berguru. Belajarlah sifat 20. Tapi daripada guru yang betul. Guru yang berguru dengan guru yang ambil macam buku sifat 20 daripada gurunya yang betul belajar sifat 20. Belajar lagi pada sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Macam ni juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ngambil daripada siapa? Ngambil daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang madah. Itulah akidah Imam Abu Hanifah was-sahiban. Dan sahiban yang dimaksudkan di sini ialah Qadiul Qudha Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Sebab siapa kita macamku ikut kefahaman nasib boleh. Biar guru yang betul, guru yang berguru. Sebab ulama madah dengan kita. Jangan belajar Al-Quran daripada mushafi. Jangan belajar Al-Quran daripada mushafi. Dan jangan belajar agama daripada sohafi. Apa maksudnya di sini? Maksud jangan belajar Al-Quran daripada mushafi. Mushafi itu orang yang siap berguru. Siap berguru tapi tera bahasa Arab. Tera bahasa Arab sebab Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi pandai boleh maca. Boleh jalan diri impun. Boleh maca kerana pandai bahasa Arab. Jangan belajar daripada orang macam tu semata-mata daripadanya, jangan. Sebab dalam Al-Quran bukan semata-mata ikut bahasa Arab saja. Ada tajwid. Bahasa Arab saya ada tajwid. Yang ada tajwid Al-Quran. Dalam Al-Quran ada bacaan ismam mengikut qiraat Warsh An-Asim daripada Imam Asim yang diriwayat bukan salah, minta maaf, bukan Warsh. Imam Asim Hafs An-Asim. Daripada Imam Asim tu kena kita Al-Quran tu sama aja macam fiqh tadi, kena kita madah ikut qiraat Imam Asim, kena ikut qiraat Nabi. Sama aja macam yang tadi. Kena fiqh kita madah mazhab Nabi terus mazhab fiqh. Kerana yang sampai pada kita yang meliputi semua bab dalam ilmu fiqh yang pun manhajnya, metodologinya jelas dapat ditahu oleh kita. Ada semua aspek bidang fiqh ada 4 mazhab aja. Kini tu. Sebab kita makin 4 mazhab tu. Kena ikut mazhab Umar, mazhab Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain, kerana kita jumpa yang pun manhajnya kesemuanya tapi manhajnya ada pada anak muridnya, iaitu daripada kalangan tabi'in, dan ada pada imam 4 mazhabnya. Ialah manhaj, metodologi yang diajar oleh sahabat kepada yang ada pada imam yang mazhab tu adalah daripada guru-guru sebenarnya, iaitu tabi'in, tabi'in dan juga daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam yang juga Al-Quran tadi. Jadi kita ambil qiraat Asim daripada gurunya iaitu Hafs. Kita ikut jalur Hafs An-Asim. Lebih kurang 95% daripada orang Islam seluruh dunia menggunakan qiraat tu. Dan Hafs Asim tu belajar daripada tabi'in, daripada sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam qiraat Hafs An-Asim tu ada bacaan ismam. Apa bacaan ismam? Iaitu kita muncul mulut. Wala ta'manna. Ya, ni mun orang siap dah belajar siap dah bertalaqi, siap dah berguru, ni yang tahu ada bacaan muncul mulut macam mana. Ismam ni tahu, ni baca la ta'manna ataupun la ta'manuna katanya. Ni akan macam ya. Padahal dia bukan la ta'manna. Pasal ada bacaan imalah
Bismillahi majriha wa mursaha. Nya si dibaca majriha ataupun majroha. Mun orang wasit belajar ya, mun nya dah berguru, nya akan macam majriha ataupun majroha. Sebab dia mun dalam mushaf Osmani ada diberi tanda lain. Ada simbol. Nana, mana perlu berguru? Jangan belajar mushaf daripada mushafi orang yang semata-matanya pandai bahasa Arab aja tapi nya syik berguru dalam membaca Al-Quran. Kerana kan ada bacaan yang perlu baca dengan 6 harakat, mad lazim gini, enak. Macam ni. Dalam bahasa Arab saya ada. Kemudian jangan belajar ilmu agama daripada sahafi. Apa maksud sahafi? Sahafi ialah orang yang mengambil ilmu agama semata-mata melalui pembacaan, bukan daripada berguru. Nya orang yang rajin macam, tetapi si ada guru. Ataupun ada guru tapi gurunya si ada guru. Gurunya jenis orang rajin macam aja, ngambil ilmu daripada pembacaan. Maka jangan ambil ilmu daripada orangnya. Kenapa? Karena awal tadi kita dah madah, orang yang apabila kita macam pun saya faham macam tu, kelak kawan saya faham lain, orang tu kawan saya sebelah tu kelak faham lain. Daripada tulisan yang sama boleh berbeza-beza kefahaman, banyak kefahaman. Ibu kata ya bawa tulisan, ibu kata tulisan huraian yang orang yang kelakar tu pun kita dah boleh salah faham. Yang cerita hal udah sidak surat khabar tadi, orang tu dah salah kod dah kata-kata saya. Banyak berlaku kan? Ya kata-kata orangnya pun ada je orang salah faham. Apatah lagi mun sekadar macam. Kita belajar matematik, cikgu nerang sekali faham si faham. Teorem Pythagoras. Si faham, ambil tuition. Supaya apa? Supaya nak faham. Berkali-kali cikgu nerang tu si faham juga. Ya bukan bertulisan semata-mata. Cikgu diam, baca kita pun. Saya ada. Cikgu ngajar murai conteng-conteng lagi, belum faham juga. Dah banyak kali ambil tuition barulah faham. Sebab ya ilmu bukan dengan kita macam, mesti berguru. Perlu berguru. Dan bukan sekali dengar lu faham si. Dia akan mesti berulang. Mula salah faham, kemudian baru tahu, oh tu padahal maksudnya. Sebab ya belajar akidah, kita kena berguru dengan guru yang betul. Bukan guru yang ada gurunya apa, ada guru daripada gurunya tu dengan atas saya ada guru gignya belajar ambil ilmu daripada maca semata-mata. Jangan. Sebab kefahamannya saya akan sampai. Di sini kita akan ada kefahaman pergi situ, ada pergi situ kefahamannya. Ya bahayanya. Sebab ya bergurulah dengan orang yang berguru. Mau nak belajar sifat 20, belajar daripada orang yang betul-betul belajar sifat 20 ya, daripada gurunya dengan kefahaman yang betul, gurunya ngambil daripada kefahaman betul, guru lagi sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sampai kepada para sahabat tabi'in, tabi'in dan seterusnya pada para sahabat. Dia sangat-sangat penting. Jadi dengannya saya mohon maaf amun ada salah silap daripada apa saya ada, daripada ambil masa yang sangat panjang daripada ayahanda, bunda, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada apa yang kita bincangkan tu, mudah-mudahan dapatlah sikit sebanyak dapatlah kefahaman sikit tentang macam ni kita nak ambil agama kita tu, kefahaman agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kefahaman insya-Allah dan masukkan kita ke dalam syurga lah insya-Allah, sama-sama kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.